Jadi persoalan tentang syirik ini sebenarnya, syirik ini adalah sesuatu kezaliman yang sangat-sangat besar. Sebab itu Luqmanul Hakim ketika mana dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendidik anaknya. Luqmanul Hakim yang pertama sekali ketika mana dia mendidik anaknya, dia memberi pesan supaya tidak melakukan syirik kepada Allah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Ketika mana Luqman berkata kepada anaknya dan dia memberi peringatan dan pengajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak kesayanganku, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim, kerana sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang sangat-sangat besar. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menekankan tentang syirik ini, sehingga Allah menyatakan dalam surah An-Nisa, menyatakan bahawa orang yang syirik ni tidak akan mendapat pengampunan dosa di sisi Allah. Iaitu firman Allah, innallah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, Allah akan ampunkan dosa selain daripada syirik bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Apa maksud daripada ayat ini? Kadang-kala ada orang tersilap faham. Dia bertanya, dia kata, Ustaz, saya pernah syirik pada Allah. So macam mana? Allah bagi tahu dalam Quran, Allah tak ampunkan dosa orang syirik. Jadi kita kena faham maksud konteks ayat ini. Iaitu bila mana Allah Ta'ala sebut bahawa Allah tak ampunkan dosa orang syirik ni, maknanya mereka itu mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Tapi kalaulah selagi mana hayat di kandung badan, masih ada ruang untuk mereka kembali ke pakal jalan untuk bertaubat kepada Allah. Walaupun mereka peringkat awalnya syirik. Sebagai contohnya kita lihat sahabat Nabi sendiri, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni satu ketika sebelum dia beriman kepada Allah dan Rasulullah, dia seorang yang syirik. Dia menyembah berhala. Sehingga kan dalam perjalanan musafir dia akan bawa berhala. Berhala itu pula dibuat daripada buah kurma. Jadi bila lapar, sampai tengahnya lapar, dia pun ambil berhala tu, dia patahkan kepala, dia makan. Lapar. Nanti dia makan tangan pula, makan kaki, lelaki dengan badan-badan makan. Jadi sebab tu Umar ni bila masuk Islam dia tertawa sendirian betapa bodohnya aku ketika syirik dulu ni. Kan, buat sembah berhala, syirik pada Allah, tiba-tiba dalam masa yang sama makan pula berhala tersebut. Tapi setelah itu, bila mana Sayyidina Umar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan syirik dan dia menjadi orang yang sangat-sangat beriman, sehingga Nabi golongkan dia di kalangan al-asharah al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat Nabi yang sudah dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita kena faham maksud ayat yang Allah Ta'ala menyatakan Allah tak ampunkan dosa syirik, itu makna dia orang yang mati dalam keadaan syirik, maknanya dia tidak akan mendapat pengampunan daripada Allah. Jadi mati dia macam mana? Mati tak dapat pengampunan. Mati dia kufur. Sebab tu kata para ulama, orang yang mati dalam keadaan syirik, maknanya dia akan masuk neraka selama-lamanya. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi statement yang sangat-sangat jelas, Allah tak akan ampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan, maknanya kalaulah seseorang itu termasuk dalam 7 perkara ini, dia ni bukan setakat dosa besar, tetapi dia dosa besar yang membinasakan seseorang. Daripada 7 perkara itu, ranking nombor 1. Ranking nombor 1 adalah asyirku billah, seseorang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya syirik kepada Allah itu ranking nombor 1. Dari sudut as-sab'al mubiqat, 7 perkara
yang membinasakan seseorang. Jadi di situ menunjukkan bahawa syirik itu sesuatu perkara yang membinasakan seseorang itu apabila seseorang itu terlibat dengan syirik. Baik. Jadi daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi SAW, jelas kepada kita tentang keburukan syirik. Tentang bagaimana keadaan orang yang mati kerana syirik. Dia akan masuk neraka selama-lamanya. Jadi syirik ni apa sebenarnya? Jadi bila kita lihat itu, kita dapati syirik ni merupakan sesuatu yang sangat membinasakan, sesuatu dosa besar yang sangat besar sampai tak dapat pengampunan daripada Allah kalau mati kerana syirik. Jadi syirik tu apa? Syirik ni kalau kita lihat dari maksud bahasa dia, syirik ni maksud dia bersekutu. Sebab tu daripada kata syirik juga kita sebut sebagai syarikat. Orang buat syarikat tu maknanya dia bersekutu lah. Dia berpakat-pakat tu nama dia syarikat. Dia pakat-pakat bersekutu. Jadi syirik ni bersekutu. Bersekutu ni makna apa? Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya dia menganggap ada satu kuasa yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta perlindungan, dia minta pertolongan. Patutnya nak minta pertolongan Allah. Dah, rupa-rupanya dia syirik pada Allah dengan meminta pertolongan dan berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang kita lihat sebagai perkara-perkara yang boleh membawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Syirik ini menyekutukan Allah ini boleh berlaku dalam beberapa keadaan. Antaranya melalui i'tiqad. I'tiqad ni maknanya pegangan. Apabila seseorang itu dia meletakkan keyakinan kepada selain daripada Allah yang boleh memberi manfaat dan mudarat secara mutlak, maka itu adalah syirik kepada Allah. Makna dia i'tiqad dia. I'tiqad dia ada something, ada satu benda yang boleh bagi manfaat atau mudarat secara mutlak. Maka syirik. Contoh mudah. Kalaulah dia i'tiqad Panadol, ni contohlah. Dia i'tiqad Panadol itu boleh memberi kesembuhan. I'tiqad ni bukan dijadikan sebagai asbab. Kau jadikan sebagai asbab, okey, tak ada masalah. Tapi dia i'tiqad bahawa Panadol ni memang boleh memberi kesembuhan kepada penyakit. Itu Allah Ta'ala di mana? Biarlah dia kata Allah lah, tapi Panadol ni memang dia boleh menyembuhkan penyakit. Jadi kalau makan Panadol, dia akan baik penyakit tersebut. Tak nak campur tangan Allah. Tak ada. Tak kena mengena dengan Allah, dia kata. Dia syirik pada Allah. Dia menganggap bahawa sesuatu itu selain daripada Allah yang boleh memberi kesan secara langsung. Bukan dia dijadikan sebagai asbab. Dah. Tapi dia itu boleh memberi kesan secara langsung. Itu. Perkara seumpama itu boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. I'tiqad. Bahkan kalau disebut oleh almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang baru meninggal baru-baru ni. Seorang ulama tersohor di dunia. Yang mana Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau Haqiqatut Tauhid yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai pengertian Tauhid. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Beliau menyatakan bahawa antara orang tak perasan syirik yang besar yang boleh berlaku kepada manusia adalah apabila dia menganggap sesuatu hukum itu lebih baik daripada hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi merupakan asyirkul akbar, syirik yang besar. Bagaimana? Dia menganggap satu sistem, satu formula, satu undang-undang yang diturunkan oleh Allah dengan diturunkan oleh manusia, hebat hak manusia buat lagi daripada apa yang Allah Ta'ala buat. Maka ini merupakan syirik yang jelas, yang nyata, yang disebut oleh Al-Qaradawi sebagai asyirkul akbar, syirik yang besar. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Syirik ini dia ada dua kategori. Pertama syirik jali, yang kedua syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali ni apa? Syirik yang berlaku secara terang-terang.
terang-terang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu perbuatan menyengutukan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan i'tiqadnya ataupun dengan perbuatannya ataupun dengan perkataannya, maka yang jali ni yang jelas. Jelas bagaimana? Contoh. Contoh. Seseorang itu dia menyembah berhala. Syirik lah. Itu jelas-jelas dia syirik kepada Allah Ta'ala. Contoh. Dia orang Islam. Tetapi bila mana dia mengikuti kawan dia untuk merayakan perayaan Deepavali atau Thaipusam, dia pun follow. Bila kawan dia tunduk pada patung, dia pun tunduk. Kawan dia sujud pada patung, dia pun sujud. Maka ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ni boleh berlaku. Sama ada kita sedar atau tak sedar. Tuan-tuan, ada satu kisah yang berlaku. Yang mana ujian Allah pada seseorang yang akhirnya tanpa ilmu, oleh kerana dia tidak ada ilmu, menyebabkan dia jatuh dalam lembah yang hina, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cerita dia? Cerita ini yang disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Harundin, yang menceritakan dari sudut perubatan lah, dari sudut perubatan, iaitu ada seorang ni Allah uji dia dengan sakit. Ubat rata tak baik. Pergi ke Darus Syifa untuk berubat dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tak baik juga. Akhirnya ada orang mengesyorkan kepada dia untuk pergi kepada satu bomo ni. Bomo Siang. Bomo Siang. Pilah. Dia pun pergi lah. Pergi jumpa atas nama usaha ikhtiar. Tak apa lagi lah atas nama usaha ikhtiar. Tiba-tiba Tok Bomo Siam tu mensyaratkan. Dia kata boleh nak ubatkan susah pun. Dia kata, tak susah. Dia kata, tapi kamu ambil patung ni. Dia bagi satu patung. Kamu junjung atas kepala. Dia pun ambil patung tersebut, junjung atas kepala. Kita akan minta pada dewa, dia kata, dewa patung ni. Yang akan menyembuhkan kita, menyembuhkan awak. Lalu, dibaca mantra. Dia ikut baca mantra. Nai Pridi Panam Yong. Piamahul Piamanapakon. Pibul Song Rap. Ini bukan mantra. Saya baca tu contoh je. Itu contoh je. Bahasa Siam. Tapi dia baca mantra. Dia baca mantra. Dengan meminta pertolongan kepada patung tersebut. Selepas betul ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, baik penyakit dia. Bila baik penyakit tu, dia kata, berubat dengan Quran pun tak jadi, Quran pun tak terpakai, dia kata. Ni bagi hak Siam ni, bagi patung ni, bagi aku minta kat dia, maka aku dapat sembuh penyakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, betul dia sembuh penyakit. Tetapi dia mendapat musibah yang lebih besar daripada itu, iaitu musibah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah dia gugur, jatuh murtad. Sebab apa? Sebab dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya kepada patung tu yang boleh menyembuhkan penyakit dia. Dia yakin dengan patung tersebut, yang mana dilupa kepada apa-apa yang berlaku itu tak akan berlaku tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Allah just nak uji dia, nak tengok macam mana keimanan dia pada Allah, tetapi dia gagal dalam ujian tersebut, yang bukan sekadar gagal sampai ke tahap dia jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu perkara yang sangat-sangat merugikan. Sangat-sangat rugi, tak berbaloi. Walaupun dia dapat kesihatan, tetapi kalau dia mati dalam keadaan tak sempat bertaubat kepada Allah dengan i'tiqad dia yang seumpama itu, maka dia akan ditempatkan dalam neraka finnari khalidina fiha abada, dalam neraka untuk selama-lamanya, wal iyadu billah min dzalik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi itu contoh kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Kadang-kadang sama ada disedari ataupun tidak disedari, maka ia berlaku apabila seseorang menyengutukan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan perbuatannya, sama ada dengan i'tiqadnya, sama ada dengan perkataannya. Semuanya itu boleh berlaku apabila dia meyakini bahawa ada satu kuasa yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang memberi kesan, memberi kita kata kebaikan. Sebab itulah
Kalaulah zaman-zaman dulu orang sakit, dia pergi jumpa Tok Bidan, jumpa Tok Bomo, maka dia akan bagi apa? Dia akan bagi satu tali benang hitam. Diikat pada benang hitam tu lah ada pula benang, ada kain kuning pula di dalamnya itu. Jadi kita lihat ini semua sebenarnya diambil, diadaptasi daripada agama lain. Agama lain. Yang mereka itu memuja-muja. Memuja-muja, kononnya dewa-dewa dan sebagainya. Maka diambil, diadaptasi. Ada di kalangan kita ni, dia pergi ambil, anak dia sakit, pergi minta, kat Bomo tu, Bomo bagi tangkal, pakai tangkal baik. Maka dia percaya pada tangkal itu dengan sebenar-benar percaya. Maka dia jatuh syirik kepada Allah. Sebab itu Nabi SAW menyatakan bahawa inna tamaima wattiwalah syirkun. Sesungguhnya ubat pengasih, sesungguhnya tangkal azimat itu merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang terlibat dalam perkara itu, maka dia jatuh dalam keadaan orang yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla wal a'yadhu billah. Sementara nyawa masih di kandung badan, maka ada ruang untuk kembali ke pekal jalan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pentingnya ada ilmu. Bila ada ilmu ni, kita kita tahu mana perkara yang syirik, mana yang tidak. Meminta pertolongan perkara benda-benda gaib selain daripada Allah adalah syirik. Baru ni ada orang minta kepada saya membincangkan ada satu adat dalam masyarakat Melayu lama, iaitu adat kuda kepang. Permainan kuda kepang. Jadi UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, mereka itu menjemput saya untuk membicarakan tentang isu ni atas nama budaya. Saya buat kajian sikit lah, baca sikit, tengok apa ni kuda kepang ni. Kalau orang Johor, rasanya mereka lebih mengetahui kuda kepang tu apa. Sebab dia banyak berlega di kalangan orang Jawa. Sebab dia asal daripada Indonesia. Baik. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila kita tengok-tengok, rupanya kuda kepang ni, dia bukan semata-mata satu permainan tradisional, bukan. Tetapi dia ada unsur pemujaan yang mengandungi unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, semasa upacara kuda kepang itu dilakukan, maka akan ada seorang pawang yang akan membaca mantra. Seterusnya menyeru roh. Kononnya roh lah. Lalu roh yang baik, dikatakan roh yang baik akan masuk dalam tubuh badan orang yang sedang menunggang kuda kepang tadi. Maka tak kala itu bila roh masuk dalam badan dia, maka dia menjadi seorang yang sangat luar biasa. Tenaganya sangat hebat. Lalu dia pun boleh sampai tahap ambil lampu Kalimantan, boleh makan perak, crispy macam makan keropok. Tak ada luka, tak ada apa. Hebat. Sebenarnya itu adalah satu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada unsur roh, tak ada. Sebab roh ni adalah satu makhluk yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Tak ada lagi kok nak puja roh-roh datang, tak ada. Yang datang tu apa? Yang datang tu makhluk-makhluk halus yang dipuja oleh seseorang, yang minta perlindungan dia, minta pertolongan dia. Ini sesuatu perkara yang boleh membawa kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu bila kita teliti, rupa-rupanya memang fatwa daripada Kerajaan Negeri Johor, Fatwa Majlis Fatwa Johor tahun 2009 sudah pun memfatwakan bahawa permainan itu adalah permainan yang syirik kepada Allah Ta'ala dan ia merupakan perkara yang haram. Jadi maknanya apa? Maknanya jangan terlibat. Jangan terlibat dengan perkara-perkara yang seumpama itu. Kerana bila mana kita terlibat dengan perkara seumpama itu, kita sudah termasuk dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nampak macam ada soalan, saya nak tengok soalan, saya jawab sambil-sambil. Yang ada soalan ni daripada sahabat kita ni, yang orang bersalin ada ikat-ikat benang hitam tu macam mana pula Ustaz? Kita takut bentan. Apa kaitan benang hitam dengan bentan? Ini juga satu kepercayaan khurafat.
Inilah kepercayaan-kepercayaan yang kita kata boleh menjerumuskan seseorang itu kepada syirik kepada Allah Ta'ala. Kerana dia yakin pada benang hitam itu, sedangkan benang is benang. Dia tidak boleh memberi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Tetapi sebenarnya, benang itu dibaca jampi serapah yang tertentu. Dengan meminta pertolongan selain daripada Allah, meminta pertolongan daripada makhluk-makhluk halus dan sebagainya. Maka, dia percaya dengan yakin bahawa ianya boleh memberi kesan kebaikan pada si pemakainya, maka dia pun pakai. Maka dia telah melakukan perkara yang haram, yang syirik kepada Allah Ta'ala. Sebab tu juga ada orang ni, dia bagi batu cincin. Cincin pakai. Dia kata cincin ni, batu cincin ni batu yang sangat-sangat, ni batu ni, dia buat daripada kayu kokoh. Dan ianya, kalau siapa pakai ni, dia akan mendatangkan rezeki. Oh, dia akan mendatangkan rahmat. Sedangkan rezeki itu Allah yang bagi. Rahmat itu diturunkan oleh Allah. Kamu percaya pada kayu kokoh boleh mendatangkan rahmat? Kayu kokoh boleh mendatangkan rezeki? Maka itu juga sesuatu yang boleh menjerumuskan ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni habis ada yang kata jumpa roh arwah di alam nyata. Adakah benar Ustaz alam nyata? Dia jumpa roh orang mati. Dia begini. Ruh orang mati ni, tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dia berada di satu alam. Alam tu dia panggil alam barzah. Alam barzah ni, dia bukan alam dunia. Dia satu alam lain antara dunia dan akhirat. Satu alam yang khusus. Dan alam barzah ni, dia ada dua. Ataupun disebut juga sebagai alam kubur. Nabi kata, imma rawdatan min riyadil jannah atau hufratan min hufaran niran. Sama ada satu taman daripada taman-taman syurga ataupun satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Maknanya apa? Maknanya yang kata alam barzah ini, mereka yang sudah meninggal dunia, mereka ditempatkan di alam barzah. Tak kira siapalah, semua orang mati, semua duduk alam tu. Alam tu tak akan bertemu dengan alam kita. Tak akan bertemu. Itu orang kata malam 27 Ramadan ruh-ruh balik itu. Bukan. Itu kepercayaan khurafat. Tidak ada ruh balik pada malam 27 Ramadan. Tak ada. Itu kepercayaan orang yang terikut dengan kepercayaan-kepercayaan agama Hindu dan seumpamanya. Yang tidak ada dalam ajaran Islam yang seumpama itu. Kerana kehidupan kita ni, kehidupan one way. Dia tak ada U-turn. Dia pergi ni dunia, pindah alam zah, dia takkan balik dah. Apatah lagi, macam kita sebut tadi, Nabi menyatakan, alam barzah itu sama ada rawdah min riyadil jannah. Satu taman daripada taman syurga. Agak-agak kalau orang duduk di taman syurga, nak balik dunia lah. Dia tak balik dah, dia tak mau dunia ni, hampah bagi dia. Kan? Macam orang lah, kalau dulu dia pernah duduk rumah setinggan. Zaman-zaman dulu, rumah setinggan ni kira duduk rapat-rapat. Longkang duduk belakang tu. Siap dengan macam-macam. Tapi buat macam mana susah waktu tu duduklah rumah setinggan. Kan? Lepas tu Allah bagi rezeki apa semua, upgrade duduk rumah banglo. Agak-agak setelah duduk rumah banglo, ada rasa teringin nak balik duduk rumah setinggan. Teringin nak duduk rumah setinggan. Tak ada dah. Dia seronok banglo, tak ingat dah setinggan, tak mau dah. Macam itulah analogi yang kita nak gambarkan. Bagaimana bila duduk di Rawdah min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga, tak nak masa duk fikir nak balik dunia, tak ada dah. Tak ada dah. Dia duduk dalam keadaan yang seronok aja. Dunia ni tak mau tengok pun. Kalau boleh nak cepat, akhirat tu nak cepat nak masuk syurga Allah Ta'ala. Itu orang yang baik. Yang dapat nikmat daripada taman-taman syurga. Manakala orang yang jahat, orang buat maksiat, mereka itu dipenjarakan. Mereka itu berada dalam sijin. Macam banduan lah juga. Tapi banduan di alam barzah. Kena godam, kena pukul, apa semua. Ada waktu tak mereka nak minta keizinan, minta MC. Kau boleh balik ke dunia apa? Tak ada, tuan-tuan. Dia bukan macam hidup dunia ni, boleh minta MC apa, tak ada. Maka tak kala itu mereka tidak ada. Tu hak datang tu, hak mari tu, kadang-kadang orang nampak lagi. Ruh dia dah. Pernah satu ketika, saya mengajar dalam satu tempat. Ada seorang wanita ni berjumpa dengan saya. Dia kata, Ustaz, suami saya dah meninggal 3-4 tahun dah. Tapi roh dia tiap-tiap malam balik. Saya pun terkejut. Biar betul puan. Roh suami balik. Dia balik. Saya kenal lah suami saya. Saya kenal. Kan? Dia balik. Malam dia balik. Kan? Malam dia balik. Lepas tu, dia pergi balik lah.
Tiap malam dia balik. Saya kata, puan kena ingat, hak balik tu bukan roh. Jangan silap faham, roh tak balik, roh di alam dia. Tu siapa yang balik? Yang balik itu adalah qarin. Jin. Jangan kita terpedaya. Jangan kita tertipu. Jadi tuan-tuan dan rahmatullah Allah Ta'ala sekalian, banyak silap faham yang berlaku. Sebab apa? Sebab tidak ada ilmu. Sebab itu bab syirik ni pun kadang-kadang orang melakukan syirik dan kadang dia tak tahu dia syirik. Sebab itu kena belajar. Kena belajar. Supaya kita tidak terjebak dalam perkara yang boleh menjatuhkan ke dalam syirik. Satu doa yang Nabi SAW mengajar kepada Sayyidina Abu Bakar. Doa untuk menghindarkan diri daripada syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Saya ulang sekali lagi. Doa ni doa hak Nabi ajar kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk kita menjauhkan diri daripada syirik, mendapat perlindungan Allah daripada terlibat dalam perkara-perkara syirik. Apa dia? Doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Maksud dia apa? Ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah daripada melakukan syirik kepadamu, dan kami beristighfar, kami memohon perlindunganmu ya Allah daripada melakukan syirik kepadamu dalam keadaan kami sedar, dalam keadaan kami tahu, dan kami memohon keampunan dan beristighfar kepadamu ya Allah kalau kami melakukan syirik dalam keadaan kami tak sedar, kami tak perasan. Jadi maknanya kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, ya, doa tersebut ada dalam makturat. Sebab tu kalau kita baca makturat pagi dan petang, insya-Allah dah doa-doa yang memang memberi kebaikan kepada kita, terutama untuk menjauhkan diri daripada syirik. Sebab syirik ni, kalau orang terlibat dengan syirik ni, habislah. Kalau dia tak sempat bertaubat, matilah kerana syirik, habis. Maknanya dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kesalahan lain, dia mati dalam keadaan beriman, dia mati dalam keadaan bukan syirik, dia ada kesalahan-kesalahan lain, maka kesalahan-kesalahan itu dia tetap akan dihukum, tetapi setelah dapat hukuman, dia akan diberi keampunan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia tak syirik. Akhirnya, dia akan masuk syurga juga. Tetapi berbeza dengan orang yang mati dalam keadaan syirik, langsung tidak dapat pengampunan daripada Allah, maka dengan sebab itu dia akan masuk neraka selama-lamanya. Itu bahana ataupun kita kata keburukan syirik tersebut. Baik. Kita sebut tadi syirik jali. Ada satu lagi syirik khafi. Syirik khafi ni syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi taklah sampai menjerumuskan seseorang itu dalam keadaan kufur. Kalau syirik jali tadi memang dia menjerumuskan seseorang dalam kufur kepada Allah Ta'ala. Tetapi syirik khafi dia tak sampai kufur. Apa itu syirik khafi? Syirik khafi ini ialah yang disebut sebagai asyirkul asghar. Asyirkul asghar. Wa iyyakum 'anil syirkil asghar. Kata Nabi, jauhilah kamu daripada syirik asghar, syirik kecil. Maka sahabat Nabi SAW bertanya, ma huwa syirkul asghar? Apa itu syirik kecil itu? Maka Nabi SAW menyatakan syirik kecil itu ialah ar-riya. Perbuatan riya. Riya ni makna apa? Kita buat amalan nak menunjuk ke orang. Bukan nak dapat redha Allah, kita nak menunjuk ke orang. Jadi amalan kita itu, walaupun amalan itu amalan baik, amalan itu amalan soleh, tetapi tidak ada ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sebab nak menunjuk-nunjuk. Maka pada ketika itu amalan kita jadi riya. Riya ni dia panggil syirik kecil. Dia taklah sampai kufur pada Allah, tetapi dia menggugurkan pahala-pahala yang kita laksanakan. Kita buat amal baik ni kau nak dapat pahala, tapi dengan adanya riya yang panggil syirik kecil itu, menafikan sifat ikhlas, maka amal soleh kita, amal baik kita rejected. Tidak diterima dalam konteks Allah Ta'ala tidak memberikan pahala kepada amalan-amalan kita. Itu rugi, sangat-sangat rugi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kedua-dua jenis syirik tersebut, sama ada asyirkul akbar maupun asyirkul asghar. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah atas keringkas saya pada malam ini, untuk saya buka ruang jugalah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang nak bertanya secara direct dengan masa-masa yang ada ini. Jadi untuk tazkirah ringkas saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan ia bermanfaat.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada admin pengacara majlis. Okey, baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Ustaz, kita raikan ada satu soalan daripada jemaah yang menulis di ruangan komen. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika kita bermimpi berjumpa arwah seperti ibu bapa, kawan-kawan dan lain-lain lah, ataupun yang telah pergilah, maksudnya ni yang telah pergi menghadap Allah SWT, kita mimpi dia jumpa dalam mimpi. Macam mana tu Ustaz? Baik. Mimpi ini ada 3. Disebut oleh Nabi SAW. Yang pertama, mimpi yang baik. Mimpi yang baik ni alhamdulillah. Itu. Yang kedua, mimpi yang buruk daripada syaitan. Jadi bila kita mimpi itu, kita isti'azah lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang ketiganya, mimpi mainan tidur. Kalau kita teringat sangat pada arwah, teringat, dia datang dalam mimpi kita. Kan? Jadi, apakah kita mimpi itu benar-benar kita bertemu dengan dia? Wallahu ta'ala alam. Mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi dia lebih dalam bentuk gambaran sebenarnya. Jadi maknanya di situ, apa yang perlu kita buat ialah kita memperbanyakkan doa kepada mereka. Jangan kita terlalu bergantung pada mimpi tersebut. Percaya mimpi, tengok-tengok dia kena seksa ke, tengok-tengok macam-macam lah. Maka kita tak perlu percaya sangatlah. Tetapi apa yang penting ialah kita memperbanyakkan doa kepada mereka yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan mereka mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kita tak perlulah sangka-sangka macam-macam sangkaan melalui mimpi kita. Wallahu a'lam. Okey, baik. InsyaAllah satu lagi soalan daripada Puan Baria. Assalamualaikum Ustaz, ke mana Qorin pergi setelah kita meninggal? Baik. Qorin ni bila mana kita lahir, Allah Ta'ala memang bagi ada, setiap orang ada Qorin. Qorin ni bila kita mati, dia tak mati. Umur dia panjang. So dia pergi mana? Dia ikut suka dia. Maknanya tidak ada satu ketetapan khusus dia nak pergi mana. Tetapi kadang-kadang itulah yang orang nampak-nampak tu. Yang orang kata roh-roh tu, biasanya Qorin lah tu. Roh dia patah balik lah apa semua. Itu biasanya Qorin lah. Kan? Dan dia akan hidup ke satu waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia adalah dalam kalangan jin. Di kalangan jin ni beza dengan manusia ni, cuma kita tak dapat lihat dia orang. Dan mereka umur lebih panjang daripada manusia. Namun begitu, mereka tetap ada waktu tempoh mereka akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Sampai waktu dia akan mati. Begitu. Wallahu a'lam. Okey, insyaAllah ada yang nak bertanya soalan secara direct. Silakan Puan Maimunah Abdul Rahman, seringkas yang boleh. InsyaAllah. Ya, Ustaz, saya mau dapatkan sedikit penjelasan. Apa yang harus kita buat kalau kita menyadari nenek kita dulu-dulu ada melakukan aktiviti yang terkeluar ya, membuat pelakuan syirik. Seumpamanya sudah kepang itu, mungkin Ustaz boleh menerangkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada persoalan. Kalaulah datuk nenek kita mereka terlibat dengan perkara-perkara syirik yang seumpama itu, bagaimana yang perlu kita lakukan? Kita andaikan bahawa mereka itu ketika mana mereka melakukan itu mereka jahil. Mereka tidak tahu. Tetapi dalam masa yang sama mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mereka tidak langkah dengan percaya kepada benda-benda khurafat yang seumpama itu. Jadi kita doakan kebaikan untuk mereka. Mudah-mudahan amalan-amalan baik mereka yang lain boleh dapat menampung dan kita pun tak tahu. Mungkin mereka itu bukan percaya pun tapi dia lebih kepada ikut-ikutan saja. Tapi hakikatnya mereka tetap mengucap 2 kalimah syahadah, mereka tetap beriman kepada Allah. Ya, bila dia melakukan syirik, tak apa dia sedar. Lepas tu dia sembahyang, dia mengucap syahadah, mana dia kembali kepada Islam. Dia bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Islam. Jadi maknanya kita sebagai anak cucu ni tak perlu kita pandang serong kepada orang yang terdahulu. Jadi moga-moga ada amal-amal baik mereka.
taubat mereka, Allah Ta'ala terima. Jadi kita sebagai anak cucu ni, kita mendoakan kebaikan kepada mereka. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikannya. InsyaAllah. Allahu'alam. Baik, Assalamualaikum, silakan Ustaz. Puan Jamalia. Taubat untuk mereka sebab bagi yang telah meninggal itu. Saya nak tanya, Tapi kita hadiahkan pada mereka. Itu. Baik, apa-apa juga amal soleh yang kita buat, kita hadiah pada mereka, insyaAllah pahalanya sampai. Kita sedekah, contohnya, kita hadiahkan pahala kepada mereka, insyaAllah sampai. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Andainya macam adalah orang tu dah buat sihir lah sesuatu kepada seseorang, lepas tu sampai orang tu meninggal. Macam mana dosa dia dengan orang yang dah meninggal tu Ustaz? Orang yang Itu melibatkan betul diri ke? dengan sihir, boleh membawa kepada syirik kepada Allah. Kemudian dia membunuh orang dengan cara sihir, maka satu dosa lagi, dosa membunuh. Sampailah meninggal, maka dia hukumannya hukuman membunuh. Dia dosa membunuh. Dosa membunuh ni merupakan dosa yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia telah melakukan kezaliman kepada manusia. Lalu kalau dia tak bertaubat ataupun dia tak minta maaf pada waris sebagainya, maka dia berhadapan dengan muflis di hari akhirat. Iaitu segala pahala yang dia buat di atas dunia akan diberikan kepada orang yang dizalimi semasa hidup di atas dunia, termasuk apabila dia membunuh seseorang melalui cara sihir dan seumpamanya. Dan kita bimbang bagaimana amalan-amalan dia semua dipindahkan kepada orang yang dizalim itu, yang akhirnya di akhirat esok dia akan jadi orang yang muflis. Sebab tu kena bertobat sungguh-sungguh dan kena kembali ke pekal jalan dan kena buat baik terhadap keluarga dia dan sebagainya. Wallahualam. Keluarga saya lah yang kena tu. Terima kasih Ustaz. Okey, silakan Kak Wan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tadi Ustaz ada beritahu syirik ni ada 7 perkara. Kalau Ustaz tak keberatan, boleh kita tahu 6 perkara lagi Ustaz? 7 perkara yang membinasakan itu, yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihr. As-sihr. Yang ketiga wa qatlun nafs allati harramallahu bil haqq, iaitu membunuh jiwa manusia. Yang keempat wa aklu riba, makan riba. Yang kelima wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam at-tawalli yaumaz zahfi, lari daripada medan jihad. Dan yang ketujuh qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh orang yang beriman itu dengan tuduhan menjatuhkan maruah dia, tuduhan zina. Jadi itu 7 perkara yang membinasakan, disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allahualam. Tentang Baik, apa saya- tu? Syirik kopi tadi Ustaz? Syirik khafi itu syirik. Syirik khafi itu riak. Ya. Oh, dia. Okey, baik. Terima kasih. Saya kira itu soalan terakhir. Boleh Kak Wan? Terima kasih. Terima kasih. Okey, baik. Alhamdulillah. InsyaAllah kita pun menghampiri pada pukul 9 malam. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jemaah halaqah maya kita yang telah bersama-sama. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kepada kita yang akan kita dapat gunakan ilmu tersebut, kita amalkan dan kita cuba kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara syirik, sama ada syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Semoga kita dan juga ahli keluarga kita semuanya insya-Allah. Baik, sekadar itu dulu daripada kami. Mohon maaf daripada tim admin Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran sekiranya ada tersalah kata, terlanjur bicara. Malam ini untuk pengetahuan ataupun makluman bersama, kelas pada pukul 9 malam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fajuri dibatalkan pada malam ni insya-Allah. Baik, untuk itu saya mohon maaf sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suki. Saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.